Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili bisiril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kita, iaitulah kitab Anak Kunci Syurga. Moga-moga dengan pengajian ini akan menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kekuatan iman itulah kita dimasukkan Allah ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kitab Jawi kita sambung muka surat 12, 3 baris daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan bahawa Allah Ta'ala menyuruh ia akan beberapa rasul dengan menyampaikan perintahnya kepada sekalian manusia dan jin. Kerana firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ. Artinya, dan demi Allah, sesungguhnya telah mengutus kami dahulu daripada engkau akan beberapa pesuruh kepada umat-umat mereka itu, dan adalah sekalian rasul itu benar dan terpelihara daripada mengerjakan yang dilarang, dan adalah mereka itu cerdik dan menyampaikan segala yang disuruh mereka itu menyampaikannya. Baik, ini kita sambung berkaitan dengan rukun iman. Berkaitan dengan rukun iman, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang keempat, beriman pada Allah, beriman kepada
kitab Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada rasulnya. Jadi yang keempat, Allah Ta'ala menyuruh ia akan beberapa rasul dengan menyampaikan perintahnya. Itu tajuk dia. Jadi kata Syekh pengarang kitab kita ni, dia kata, dan bahawa Allah Ta'ala menyuruh ia akan beberapa rasul. Jadi makna rasul ni banyak, bukan seorang je, ramai. Dengan menyampaikan perintahnya. Allah utus rasul tu untuk menjalankan perintah Allah kepada sekalian manusia dan jin. Sebab tu kata ulama, a'zamu nikmatin an'amallahu biha ala saqalaini, yakni al-jin wal ins, nikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar yang dikurniakan Allah ke atas dua jenis makhluk, iaitu makhluk yang bernama jin dan makhluk yang bernama manusia. Dua makhluk ni Allah kurniakan kepada nikmat yang paling besar kepada mereka ni, kepada dua makhluk ni, dua kumpulan ni, iaitu nikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni nikmat dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat paling besar. Tidak ada nikmat lagi besar daripada nikmat tu. Sehingga kan sahabat Nabi ada yang telah dimaklumkan boleh dapat syurga dah. Nabi bagi tahu, kamu ni nanti hari kiamat esok akan dapat syurga. Sonok, memang sonok sahabat ni, tapi dia tak sonok sangat. Dia tak betul-betul gembira. Nabi tanya, kenapa macam tak gembira sangat pun, padahal kan dapat berita dapat masuk syurga. Yang kata tu Nabi yang kata. Jadi Nabi kata takkan dusta, takkan main-main, takkan olok-olok. Nabi kata, kan YB. Kalau YB ya, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Ni Nabi kata. Jadi bila Nabi kata, mana sahih sungguh, tiba-tiba sahabat ni taklah gembira sangat. Nabi tanya, kenapa tak gembira sangat? Sahabat kata, nanti dalam syurga tu adakah aku akan bersama dengan engkau ya Rasulullah. Itu sebab dia tak berapa nak sonok sangat. Sebab dia takut nanti dalam syurga dapat tak duduk dengan Nabi. Maka Nabi kata, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih. Kalau aku orang yang engkau kasih, maka engkau akan bersama denganku. Tapi kalau orang lainlah orang yang engkau kasih, engkau bersama dengan dia. Jadi sonoknya sahabat ni barulah gembira sangat, melompat dia, sonok sangat. Dia kata, memang engkau lah yang paling aku kasih. Maka terlebih seronok dia kerana dapat duduk dalam syurga bersama dengan Nabi. Maknanya dapat syurga saja tapi tak dapat duduk bersama Nabi belum betul-betul nikmat. Nikmat yang sebenar-benar nikmat dapat bersama Nabi SAW. Itulah nikmat yang paling besar. Sebab tu ulama kata, a'zamu nikmatin an'amallahu biha ala thaqalaini al-jinni wal insi nikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang tak sempat hidup dengan Nabi, tapi kita kena buat rasa, orang cakap apa, mencintai, merindui Nabi, walaupun mungkin tak terasa di hati. Tapi kena latih benda ni. Kena latih. Macam mana nak latih? Kena selalu dengar kisah Nabi. Dengar cerita. Kalau Ramadan tu ada cerita apa tu, yang kat TV tu, Jejak Rasul kan, tengok cerita tu, hayati pengorbanan baginda Nabi SAW dalam nak menyampaikan dakwah agama. Ataupun beli kitab-kitab sirah, duduk kat rumah tu baca. Tak baca banyak pun tak apa, sehari satu muka, baca semuka, esok semuka pula. Duduk petang-petang tak ada benda nak buat dah, duduk petang-petang depan rumah tu baca semuka kisah Nabi. Supaya kita dapat rasa di dalam hati kita betapa kasihnya Nabi pada kita, dan kita pula kasih kepada Nabi. Maka atas jalan kasih itulah Allah izinkan Nabi untuk memberi syafaat kepada kita. Takut-takut dalam hati ni langsung tak ada kasih. Bila tak ada kasih, nak masuk syurga celah mana kita nak masuk?
Kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, kalau bukan kerana syafaatnya Nabi, nescaya kita takkan dapat masuk ke dalam syurga Allah. Pegang situ. Kalau bukanlah Nabi nak tolong kita ni, kalau Nabi tak tolong, tak ada can nak masuk. Apa nak masuk macam mana? Dosa banyak kita. Kita dosa banyak. Nak dosa ngumpat. Ngumpat ni ada dua, tuan-tuan. Ada ngumpat zahir, ada ngumpat batin. Mungkin kita tak ngumpat zahir, kita tak cakap kut mulut, tapi kadang-kadang kita cakap kut hati. Ada kawan kita pakai baju pelik sikit, masuk surau dah dia pakai baju pelik, baju Melayu pink kain plekat oren memang tak matching langsung. Kopiah hijau tu pun nah, contoh orang pelik, dia masuk tu dalam hati kata dah apa bongok kita cakap gitu dah dalam hati, padahal tak cakap kut mulut, cakap kut hati. Cakap kut hati ngumpat dah. Allah tahu dah tu. Allah dengar tak dengar? Allah dengar isi hati kita kan. Inna Allah la yanzuru absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat atau Allah tidak memandang luaran kamu, tetapi yang Allah pandang ialah isi hati kamu. Allah lebih tahu dalaman tu. Maka sebab itulah nak katanya kita ngaku je lah kita ni dosa banyak kan. Imam Syafi'i pun ngaku, padahal Imam Syafi'i tu Imam Syafi'i, imam mazhab. Dan kita bukan Imam Syafi'i, kita Haji PE. Nah, ada sungguh ke? Tak ada lah. Nah, kita orang biasa je. Dan kalau ulama besar pun mengaku kesalahan diri, dah kalau kita tak ngaku, nak mabuk pil kuda lah maknanya kan. Jadi ngakulah. Imam Syafi'i pun buat syair. Dia buat syair. Nah, dia kata tak layak aku masuk syurga. Apa tak layaknya? Ni berapa juta manusia atas muka bumi ni ikut mazhab dia. Tadi kita sembahyang maghrib ni ikut mazhab Imam Syafi'i. Nah, kita buat apa-apa amal ibadat dekat Malaysia ni. Nah, Malaysia saja ada berapa bilion manusia. Nah, Islam tak tahulah berapa banyak, tapi makna ramai. Nak ceritanya semuanya ikut cara ibadat yang diajar oleh Imam Syafi'i melalui mazhab ni. Tak campur lagi negara lain lagi punya banyak mazhab. Punya ramai orang ikut dia, punya alimnya ilmu dia. Dia kata tak layak masuk syurga. Dan kalau dia tak layak dah, kita kan rasa layak. Jauh sekali. Kenapa dia kata tak layak? Sebab dia rasa malu pada Allah. Bukan dia tak mahu masuk syurga. Siapa tak nak masuk syurga? Semua orang nak masuk syurga. Cuma dia rasa malu. Lepas tu dia kata, dan aku tak sanggup masuk neraka-mu. Neraka tak sanggup nak masuk. Hebat macam mana pun, Tok Guru silat tali pinggang tu hitam merah, mana kata paling tinggi dah tu, Maha Guru orang panggil kan. Atau ayahanda besar gila, bawah dia ni anak buah kat 1000 orang. Sehebat mana pun dia tak berani masuk neraka. Betul tak? Cengih macam mana pun, ni misai macam tanduk kebau misai. Naik ke atas melentik tu. Tajam lah tu bahagian ujung. Hebat. Nampak neraka kat depan, jatuh tanduk tu. Duk bawah terus misai. Tak jadi apa. Kerana apa? Tak ada siapa pun berani mengaku, aku beranilah masuk dalam neraka. Tak ada siapa berani. Otai besar macam mana pun tak ada siapa berani. Sebab tu neraka Allah. Sembang kat dunia memang boleh sembang kan. Aku boleh hadap 100 orang, aku boleh hadap tu 100 orang. Nak dunia nu neraka nu kan. Ada. Baik, jadi Allah utus kepada dua makhluk, manusia dan jin. Itu Allah utus baginda Rasulullah SAW. Tetapi antara manusia dan jin, manusia hebat lagi. Sebab apa? Sebab jin walaupun dia hebatlah juga, dan apa tu? Kita tak nampak dia. Dia boleh menyamar ke apa ke. Tapi dalam kalangan jin tidak ada nabi dan tak ada rasul. Paling tinggi jin boleh jadi wali. Wali ada dalam kelompok jin. Atau tok guru ke ulama ada. Jin yang bertaraf ulama ada.
Dia ngaji. Jin ada pondok dia juga, panggil pondok jin. Dia ngaji. Malam ni ada dia datang. Jangan tengok belakang. Ada. Jin ada, dia ngaji tak? Dia macam kita. Jin dengan manusia ni sama je, tak ada beza pun. Cuma beza dia satu bab je, dia beza. Apa dia beza dia? Beza dia, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Tu je beza. Benda lain sama. Dia ada bangsa juga. Sebab tu kalau kerasukan, kan, orang perempuan ke siapa ke kerasukan, tengok jin tu, dia boleh cakap Melayu sebab dia jin Melayu. Dia duduk kampung Melayu. Kadang-kadang dia cakap tu sebiji macam orang Pulau Meranti cakap, sebab dia jin Pulau Meranti. Kalau jin belah mana belah Baling, dia cakap Baling, tak tu deh. Tu jin sana. Maknanya memang itu. Kalau orang putih dia cakap speaking orang putih. Dia memang macam tu, bangsa jin. Dan dia ada jual beli dia juga, dia ada pekan dia. Saya pernah bercakap dengan jin. Dan orang tu dia menurun, kita nak berubat dia lah. Tu kita tanya dia, awak asal mana apa semua. Dia cerita habis. Tu saya tanya dia, duduk mana? Dia kata jauh. Dia kata, ada apa sana? Macam-macam ada. Dia kata, kami ada pekan, ada jual beli. Sama, kehidupan dia sama. Kehidupan dia sama. Cuma kelebihan dia tadi itulah, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Tu yang dia main pintu rumah kita tu. Air mambang. Kau main pintu mambang. Dia main pintu. Dia saja nak sakat kita je. Jin yang suka sakat orang ni bukan jin tua-tua ni, jin muda-muda, jin budak-budak. Jin umur kecil-kecil lagi. Dia memang macam budak-budak, suka kacau orang. Budak-budak dia main pintu. Kita takut dah dengan budak. Padahal jin budak je tu takut, lari habis keluar kot tingkap. Jin main pintu, dia lari kot tingkap, lompat habis keluar daripada rumah. Patut tak payah lari, tak payah takut. Marah ke jin tu, hai, jangan main pintu, kalau rosak siapa nak ganti? Tengok jin tu balik lah. Takut ada kena marah. Tak, ni cerita betul. Sungguh dia memang makhluk. Dua-dua ni makhluk yang memang Allah sabitkan dia kena ibadat. Tu ada jin Islam, ada jin kafir, ada jin munafik pun ada. Macam-macam jin. Jadi jin Islam dia ibadat macam kita semayang, dia semayang. Lepas tu ada ketika kalau kita semayang seorang, kadang-kadang kita rasa macam ada orang semayang belakang kita. Sebab tu dalam kitab fiqh yang lebih tebal, kitab-kitab fiqh yang besar-besar, ada perbicaraan tentang semayang berjemaah bersama jin. Ada ulama kupas bab tu. Maka ulama kata kalau kita semayang seorang, boleh kita niat jadi imam. Mungkin ada makmum di belakang yang bangsanya jin. Kita baca Fatihah waladhdallin, time amin tu ramai, kat 400 orang bunyi amin. Sudah tadi aku semayang seorang tak apa, jangan tak payah menulis. Dan dia belakang tu bukan nak takut apa, dia jin Islam. Kalau jin kafir takkan semayangnya, jin kafir joget dandut. Dundang tu jin kafir. Ni amin belakang, jin Islam. Jangan lari, biar semayang, teruskan semayang. Ini papa sujud lari, jin tu sujud juga. Lama untuk imam ni, dia kata. Tengok tu imam lari dah. Tu dia cari sampai ke rumah. Tu dia ikut balik ke rumah sebab lari tu imam. Dia nak suruh semayang sekali lagi. Tak, ni betul ni, sungguh memang ada ulama bicara. Sampai ulama kupas boleh tak boleh manusia bernikah dengan jin. Ini berlaku khilaf ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ada yang jawab boleh kerana dia kata jin juga termasuk makhluk yang Allah perintahkan ibadat atas dia. Maka dia juga boleh bernikah. Dia makhluk yang sama, cuma bezanya dia alam ghaib, kita alam zahir. Ada yang membenarkan, tapi pendapat yang kecil. Tapi pendapat yang ramai tidak membenarkan. Kenapa tak benar? Sebab tak nampak. Tak nampak. Maksud Assalamualaikum ayang, bini jin nak cari mana? Go dia cari dalam almari tak jumpa. Ayang duduk tang mana? Dia kata. Nampak? Bini manusia kadang-kadang cari tak jumpa dah. Mana yang? Yang mana tak ada. Rupanya bini gigi jiran sebelah ngumpat.
Ada, tapi bukan sinilah, tempat lain. Ada. Ada. Tu. Jadi tak payah nak nyusahkan diri. Perintahnya kepada sekalian manusia dan jin. Kerana firman Allah Ta'ala, walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim. Cerita pasal jin ni saya teringat. Sahabat saya dia mengaji di Mesir. Dia ceritalah mengaji di Mesir. Tengah-tengah pengajian macam ni, kuliah ni, kan, tiba-tiba Syekh dia pandang belakang. Syekh dia kata, nak tanya apa? Syekh dia tanya. Padahal mana ada anak murid tanya soalan, kan? Tiba-tiba keluar suara, tanya soalan. Soalan pengajian tu, gini dia tanya. Orang semua pakat dia tengok siapa yang tanya. Tak ada siapa tanya. Lepas tu Syekh tu jawab. Sampai habis kuliah, baru ada seorang anak murid berani tanya, Syekh jawab siapa tadi? Jin, dia kata. Tu dia. Esoknya ramai tak datang. Takut dah. Tu. Nak ceritanya boleh. Memang kadang-kadang dia datang mengaji apa semua. Ikut bergantung. Syekh tu dia kasyaf lah kot. Dia boleh nampak, kan? Allah izinkan atas dia terbuka hijab. Baik, jadi Allah firman ni dalam ayat ni, walaqad, dan sesungguhnya arsalna, kami utuskan, min qablika, daripada sebelum kamu, rusulan. Rusulan ni makna jamak, maknanya rasul-rasul. Mana dulu lagi Allah dah utus banyak rasul. Sehingga kan ada riwayat yang mengatakan jumlahnya adalah seramai 124,000 orang nabi dan 313 orang rasul. Ada 313 orang rasul. Nabi lagi ramai 124,000. Ila qaumihim, kepada kaum mereka. Maksud kaum mereka, kaum masing-masing. Setiap kaum itu Allah akan utus rasul bersamanya. Allah akan utus rasul kat kaum ni. Cuma pelik, rasul yang last sekali, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad, Allah utus untuk semua kaum. Kalau dulu-dulu Allah utus rasul ikut kaum masing-masing. Kaum ni ada rasul dia, kaum ni ada rasul dia, kaum ni ada rasul dia. Contoh Pulau Meranti ada seorang rasul, kan? Belah sana Pekan Beruah ada seorang rasul. Contoh macam tu dulu. Sebab tu rasul tu ramai. Kat tempat ni ada satu, tempat ni ada satu, tempat ni ada satu. Tapi bila main rasul akhir zaman ni, yang last kali ni, Nabi Muhammad seorang untuk semua kaum. Kerana apa? Kerana Allah nak menyatukan semua kaum di bawah satu kepimpinan sahaja, iaitu kepimpinan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu kepimpinan itulah kita boleh bersatu walau kita berlainan bangsa. Kita Melayu bukan Arab, tapi cara kita semayang tadi sama dengan Pak Arab semayang di Mekah. Bersatu tak hati kita? Kita pergi ramai-ramai, semua pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah ataupun haji. Sampai kat Mekah, macam-macam kaum ada, macam-macam bangsa ada, tapi sujud pada arah yang sama, hati bertaut yang sama. Sebab itulah kunci kepada perpaduan, kunci kepada kesatuan, bukan kebangsaan, tapi keislaman, akidah yang boleh menyatukan kita. Kalau masing-masing nak bawa kebangsaan, takkan bersatu kita. Tak payah kata ni Melayu dengan Arab tak bersatu dah. Kadang-kadang Melayu dengan Melayu tak boleh bersatu dah. Sebab lain-lain negeri kita, logat lain-lain. Orang Kelantan lain pantai timur, kita pantai barat. Kena pula dalam pecahan Melayu pula ada suku kaum, Jawa lain pula, Banjar lain. Jadi macam mana nak satukan semua ni? Bahasa pun kadang-kadang tak sama dah. Maka nak menyatukannya dengan akidah Islamiah, dengan kalimah la ilaha illallah. Yang ni yang ulama kita bawa sekarang ni. Ulama kita cuba usaha buat menggabungkan, tak kiralah membubuhlah nama apa parti pun, bubuhlah apa warna bendera pun, tapi kita bersatu atas kalimah la ilaha illallah, atas kalimah Islam. Satulah, lupakanlah persengketaan atau perbalahan. Memang kalau nak cari titik perbezaan, banyak kita punya titik perbezaan. Tapi apa kita pandang yang beza, pandang yang sama. Cari titik persamaan, baru kita boleh duduk semeja. Baru boleh kita sama-sama merencanakan untuk menyelamatkan ummah, selamatkan agama kita.
daripada kita gaduh sama-sama kita, orang kafir ambil peluang. Akhirnya negara pun tergadai, bangsa pun jadi musnah. Kan? Jadi yang tu adalah keutamaan dalam masalah akidah Islamiah. Itulah sebab Allah jadikan Nabi akhir zaman seorang sahaja untuk menyatukan seluruh umat. Begitu juga Nabi kita dah tak ada. Akhir sekali nak dekat kiamat esok, Allah akan munculkan atau Allah akan lahirkan dari kalangan umat-umat akhir zaman ni seorang lelaki yang bernama Imam Mahdi. Namanya sama macam nama Nabi Muhammad bin Abdullah, tapi gelarannya Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi inilah akan menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia, walau berbilang bangsa, walau berbilang bahasa dan sebagainya, tapi akan duduk bersatu atas kalimah la ilaha illallah. Itu artinya, dan demi Allah, sungguhnya telah mengutus kami dahulu daripada engkau akan beberapa pesuruh kepada umat-umat mereka itu. Ayat tadi tu. Dan adalah sekalian Rasul itu benar. Sifat Nabi ni, sifat Rasul ni dia ada 4. Yang pertama benar. Benar dalam bahasa Arab siddiq. Benar dari segi apa? Ada 3 benda. Benar dari segi perkataannya, benar dari segi perbuatannya, dan benar dari segi diamnya. 3 benda. Nabi kita, Nabi Muhammad ni, bukan sakat Nabi Muhammad, semua Nabi-Nabi dan semua Rasul-Rasul yang Allah lantik tidak pernah berkata bohong walaupun sekali. Tak pernah. Tak pernah kata bohong. Dia kata ada ustaz. Mana? Nabi Ibrahim, dia kata. Peristiwa Nabi Ibrahim pecahkan berhala-berhala. Dalam peristiwa tu jangan kita baca kod Google, memang akan jadi seleweng. Baca kod kitab-kitab ulama kita sekarang. Cerita sebenar, masa kaum dia pergi keluar daripada kota, tinggal Nabi Ibrahim seorang dekat kampung tu. Jadi Nabi Ibrahim dia ada satu macam dewan, dia punya kuil lah, tempat mereka punya ibadat, kafir lah masa tu. Nabi Ibrahim je yang beriman waktu tu. Yang lain ada macam satu dewan. Dalam dewan tu keliling dia semua berhala kecil. Berhala kecil, berhala kecil. Tengah-tengah depan sekali berhala besar. Jadi Nabi Ibrahim dia hancurkan semua berhala kecil. Bila dah hancur berhala kecil keliling tu, Nabi Ibrahim letak kapak tu dekat berhala besar. Bila kaum dia balik, kaum dia tanya, siapa bagi hancur nak berhala-berhala kecil ni? Maka jawab Nabi Ibrahim, yang besar. Ada orang kata Nabi Ibrahim berbohong, padahal yang hancurkan dia, tapi dia kata berhala besar yang hancurkan. Tidak, sebenarnya jawapan Nabi Ibrahim kata yang besar, bukan maksud berhala besar tu dihancurkan. Mana boleh berhala tu bergerak? Jadi makna sebenar Nabi Ibrahim kata yang besar, yakni Allah yang maha besar. Tu maksud Nabi Ibrahim. Jadi makna kata Nabi Ibrahim tak pernah bohong. Dan semua Nabi-Nabi dan semua Rasul-Rasul tidak pernah berbohong. Kerana mereka ini dilantik oleh Allah. Allah tak pernah berbohong, maka Allah takkan lantik orang yang berbohong. Adapun wakil rakyat pilihan kita berbohong, kerana yang tukang lantik lagi kuat bohong. Betul tak? Tukang lantik lagi kuat penipu, maka dapat pemimpin penipu. Dia begitu. Tapi Allah yang lantik para Nabi, Allah lantik para Rasul. Jadi mana mungkin dari kalangan Nabi dan Rasul itu, mereka itu yang jenis menipu. Jadi kena i'tikad, kita kena pegang dalam akidah kita, semua para Nabi dan Rasul itu mereka bersifat dengan sifat siddiq, yakni benar. Benar dari sudut perkataan, percakapan mereka. Tak pernah bohong. Walaupun pada usia budak, Nabi sejak lahir sampailah dilantik jadi Rasul, tak pernah berbohong walaupun sekali. Bergurau pun tak pernah bohong. Itu sehingga Nabi ni digelar oleh penduduk Mekah waktu tu Al-Amin. Dahsyat tak dahsyat punya jujurnya Nabi, sampai orang yakin percaya. Abu Jahal dengan Abu Lahab, mereka ni kaya juga. Jadi bila nak simpan harta, dia dengan kawan dia tak percaya. Abu Jahal tak percaya Abu Lahab tak percaya Abu Jahal. Dah dua-dua kaki penipu, kaki pelesat. Walaupun dia kawan rapat, tak boleh dengan hang, tak boleh. Aku bagi hang lesap habis harta aku.
Jadi orang paling dia percaya kat dalam Mekah tu siapa dia? Muhammad bin Abdullah. Maka Abu Jahal bila nak simpan harta, dia bagi kat Nabi Muhammad. Abu Lahab pun begitu. Muhammad, sebabkan engkau ni orang yang paling aku percayalah dekat dalam kampung ni, maka aku bagi kat hang, suruh tolong jaga. Memang Nabi jujur. Nabi jaga barang orang, sikit pun Nabi tak ambil, walau satu sen. Tapi pelik, bila Nabi sudah umurnya genap 40 tahun, dilantik menjadi Rasul, Nabi bawa turun ayat-ayat Allah. Nabi mengatakan kalimah La ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Terang-terang Abu Jahal, Abu Lahab tak percaya kat Nabi, lawan Nabi. Nampak? Tiba dalam bab ekonomi tadi dia yakin dengan Nabi, dalam bab akidah dia tak yakin dengan Nabi. Nah, keturunan Abu Jahal dan Abu Lahab ni ada sampai lah. Kat Malaysia pun ada. Kan? Dalam bab ekonomi dia yakin, betul. Dalam bab akidah, boleh ke nak ikut Islam ni, boleh ke? Tu geng Abu Jahal dan Abu Lahab lah tu. Boleh. Kan? Datuk Seri Abu Jahal, Tan Sri Abu Lahab. Pangkat dia. Kan? Tu. Baik. Jadi yang pertama kita kena pegang sedik benar. Dan yang kedua, dan terpelihara daripada mengerjakan yang dilarang. Ini maksudnya para Nabi dan Rasul itu bersifat dengan sifat amanah. Makna amanah, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Kata ulama, amanah itu dua. Dia buat yang wajib dan yang sunat. Lawan kepada amanah, khianah. Khianah ni bahasa Melayu kita sebut khianat. Khianat pula lawan dia. Kalau wajib, sunat, amanah buat. Khianat, apa dia buat? Makruh dan haram. Jadi orang yang buat perbuatan makruh dan orang yang buat perbuatan haram, maka mereka termasuk dalam kumpulan khianat. Tidak amanah. Kan? Sebab tu minta maaf cakap, kalau dari segi tasawufnya, kesufiannya, tak boleh nak lantik pemimpin ataupun orang yang ada jawatan dalam kelompok masyarakat, sama ada tu imam ke ketua kampung ke, tak boleh. Sepatutnya dari segi akhlak tasawufnya, tak boleh dilantik orang yang tidak amanah. Orang yang buat benda makruh dan orang yang buat benda haram. Haram lagi lah, memang tak boleh. Kan? Tak boleh. Tu imam tikar nombor ekor, tak boleh. Dan kalau tu imam tikar nombor ekor, Tok Bilal sabung ayam tu pun nampak, makmum tak tahu. Nampak? Jadi tak boleh. Kan? Tak payah kata haram, makruh pun berat dah, pun tak boleh juga makruh pun. Jadi kita kena cubalah. Contoh perbuatan makruh apa dia? Susah nak jawab soalan tu ya? Apa dia? Contoh perbuatan makruh, isap ukur. Makruh je, saya pegang makruh, tak apalah. Kan? Kalau berat sangat kan kata haram, kita kata makruh. Walaupun dia makruh, nampak? Tetapi kalau nak lantik jadi kepimpinan, berat tu. Sebab dia termasuk dalam kategori khianat. Bila khianat tak boleh. Dia amanah ni wajib sunat je dia buat. Dia tak buat makruh haram. Walaupun makruh tadi tu tak adalah berat sangat makruh ni. Sebab makna makruh, buat tak dapat apa-apa, meninggalkannya boleh pahala. Makruh. Tapi dalam ilmu tasawuf, dia dianggap berat kerana termasuk dalam kumpulan khianat. Ada. Jadi kalau kita memegang jawatan dan sebagainya, bukan suruh lepas, tapi kalau boleh kita latih diri kita untuk menjadi seorang yang benar-benar amanah. Bukan setakat amanah dalam tugas, amanah dalam akhlaknya. Sebab kita menjadi contoh pada masyarakat. Kalau saya ustaz pun buat benda tak elok, macam mana nak didik orang pada elok? Macam tu lebih kurang. Sebab ini soal kepimpinan. Ada. Soal kepimpinan. Minta maaf cakap, kadang-kadang kita tangkap budak di sekolah, kes apa? Sokok. Bila siasat punya siasat, sebab apa? Ayah, abang. Jadi macam mana nak buat? Okok boleh tahan lagi, kantor-kantor ketum. Nampak? Tanya mana dapat ni? Ayah bagi. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Macam mana kita nak bendung masyarakat?
Kita pun Allah, terduduk saya, terduduk. Oh. Tak boleh nak kata apa dah. Kan? Tak boleh nak kata apa dah. Kan? Tu masalah tu. Lepas tu kadang-kadang anak kita cakapnya merapu, mencarut. Kimak Allah pula dia kata, babilah dia kata, gaduh dengan kawan dia. Dan yang pesan cakap gini ni, kita pun marah-marah. Lalah kali tengok sekali tu pergi kedai makan, ayah dia pun cakap gitu. Anda macam mana? Ini masalah kita dalam masyarakat hari ni. Macam mana kita nak bentuk masyarakat dalam keluarga sendiri pun jadi begitu. Jadi payah, benda ni berat kan? Sebab tu kita kena ubahlah, kena ubah. Kita pun tak nak anak kita jahat, betul tak? Nak kisah silam kita, biar kisah silam kita, tapi kita buat perubahan sebab kita nak latihkan generasi di masa hadapan ni. Nah, kita pun garu kepala, kenapa budak muda macam ni? Minta maaf cakap, budak muda hari ni jadi begini pun antara sebabnya kerana orang lama begitu. Dia begitu. Memanglah. Kan, kita kata apa sah nak salahkan orang tua Ustaz? Betul, sebab orang muda dia akan belajar daripada orang tua. Kan? Memang dia salah, tetap salah juga, tapi tempat rujukan dia pun kita kena cek balik. Pada siapa dia ikut, pada siapa dia rujuk. Kan? Lainlah kalau ada ayah dia memang bagus warak ayah dia, Tok Imam. Kopiah pun tinggi macam bukit gitu, tajam. Kan? Pegang tasbih tak lepas ayah dia. Tengok-tengok anak teruk juga. Itu nak buat macam mana? Kan? Ayah dia dah cuba didik cara elok dah. Sebab ada juga anak Nabi yang tak ikut Nabi. Kan? Yang penting kita dah usahakan dulu. Ini kalau tak ada usaha apa semua, tiba-tiba terus macam tu, memang masalah-masalah. Kan? Hantar tafiz pun tak boleh nak buat apa kalau begitu. Payahlah kita nak bendung pun dah susah dah. Jadi ini contohi sifat Nabi. Jadi amanah itu, dia Nabi ni bersifat dengan sifat amanah, artinya terpelihara daripada mengerjakan yang dilarang. Nabi takkan buat benda yang dilarang, sama ada larangan tu dalam bentuk larangan makruh atau larangan haram. Apa saja yang terlarang Nabi tak buat. Macam Nabi tak suka makan bawang, kerana bawang itu makruh. Ada satu hari Nabi hijrah ke Madinah. Masa tu rumah Nabi tak ada lagi, dia tak buat lagi. Jadi Nabi tompang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni, kalau kita pergi ke Madinah, rumah tu dah tak ada. Kerajaan Arab Saudi ni digirobohkan rumah tu. Rumah Ayyub Al-Ansari ni betul-betul di hadapan kubah warna hijau. Kita jalan keluar daripada Masjid Nabawi tu, nampak ada kubah hijau kan? Kita diri depan kubah hijau tu, situlah tapaknya rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Satu ketika dulu Nabi pernah tidur di situ, sementara rumah Nabi belum siap. Nah, Nabi tidur di situ. Kemudian ialah Nabi Abu Ayyub Al-Ansari dengan keluarganya layan Nabi sehabis-habis baik. Layan, siapkan makanan Nabi apa semua. Satu hari mereka masak, ada bawang dalam makanan tu, bagi Nabi. Lepas malam tu, lepas biasanya Nabi makan waktu maghrib gitu. Jadi lepas habis mayang isyak apa semua, ambillah nak basuhkan talam yang Nabi makan. Tengok-tengok makanan itu tidak terusik. Abu Ayyub kata, Nabi tak makan ke ni? Kenapa Nabi tak makan? Nah, akhirnya tanya pada Nabi. Nabi kata kerana ada ni. Nabi pun tunjuk bawang. Kata Abu Ayyub, start daripada hari tu aku tak sentuh dan tak makan dah bawang. Dia kata, kerana aku mencontohi Nabi. Tapi bukan maksud bawang tu jadi haram, makruh. Nak ceritanya Nabi haram pun tak, haram memanglah tak buat, makruh pun Nabi tinggal. Itu cerita dia. Tadi kalau kita, habis kalau kami makan bawang macam mana Ustaz? Makan pi lah. Sebab dia makruh je. Tapi kalau kita nak amal lebih elok, tinggalkan. Ada. Sebab baik ni ada kategori ke? Ada baik, ada terbaik. Ada. Jadi baik pun okey dah. Cuma kalau nak terbaik, kena mujahadah lebih sikit, usaha lebih sikit. Ada. Ilatnya kerana berbau. Jadi ulama kias, apa saja benda yang berbau maka jadi makruh. Ada. Petai makruh. Gudang garam pun makruh. Nah, kita sujud sebelah dia bau gudang garam. Makruh sebab tu bau.
Tapi kalau tak mengganggu bau orang lain tu tak adalah makruh dia. Ada. Dia gitu. Baik. Dan terpelihara daripada mengerjakan yang dilarang. Dan adalah mereka itu cerdik. Mereka itu siapa? Nabi-nabi tadilah. Para nabi dan para rasul itu fatonah. Fatonah ini maknanya cerdik. Cerdik ni maknanya bijaksana. Bijaksana ni bahasa Melayu kita. Kenapa dipanggil bijaksana? Kenapa tak sebut bijak sini? Sini kan sana, sana sini. Kenapa bijaksana? Sana tu maksudnya akhirat. Bijak akhirat. Orang yang bijak akhirat maka bijak dunianya. Orang yang bijak dunia belum tentu bijak akhirat. Kenapa? Orang yang pandang jauh dia akan dapat yang dekat. Orang yang pandang dekat belum tentu dapat yang jauh. Betul tak? Macam contoh, saya pandang jauh. Saya pandang kursi warna biru kat belakang muslimat tu. Jauh saya pandang. Bila saya pandang jauh, yang depan pun saya nampak juga. Betul tak? Tapi kalau saya setakat pandang botol air depan ni, belakang saya nampak tak? Tak nampak. Nampak? Ataupun kita berjalan. Saya berjalan jauh sampai ke Masjid Berwas. Saya berjalan jauh tu, tempat yang dekat-dekat semua saya lalu. Tapi kalau setakat saya jalan sampai depan rumah abang mak je, Berwas saya tak dapat. Begitulah akhirat. Kalau setakat kejar dunia, akhirat kita takkan dapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia tu kita dapat dah. Tu panggil bijaksana. Kan? Dalil bukti, saya rasa sendiri. Saya tak tahu nak contoh orang lain, saya contoh saya sendiri. Dulu saya sibuk dengan kerja duniawi lah. Kerja bahagian construction gini-gini. Serabut kepala. Tension, stres. Tekanan bos bagi tekanan lah, apalah gini. Serabut kepala. Nah, kerja rajin-rajin pun gaji banyak tu juga. Lah kali berhenti lah, malas aku. Nah, lepas tu hati ni dah mula minat nak mengaji agama. Sebab sebelum tu dah mula ikut kuliah ni. Lah kali kita kata, nak belajar agama lah, kitab-kitab ni. Pergi ngaji pondok. Ngaji pondok kita belajar, memang Allah uji tu mula-mula susah. Lama-lama Alhamdulillah bertahan. Alhamdulillah. Nah, kita pun tak ada cita-cita pun nak jadi ustaz sebenarnya. Kita tujuan belajar agama nak bentuk diri sendiri je. Lepas tu nak tolong family, adik keluarga. Tu je harapan saya. Tiba-tiba Allah susun kita. Mana kita nak tahu? Nah, Masjid Berwas saya ingat lagi, itu antara yang pertama. Masjid Berwas minta tu guru Sidik Nur mengajar. Tu kata, Ana ni jadual penuh dah. Tapi kalau Ana hantar anak murid Ana boleh tak? Ada seorang tu lah, dia belajar lama dah. Boleh tak nak cuba dia? Nah, lepas tu kata AJK tu, saya tak ingat masa tu siapa. Dia kata bolehlah cuba. Masa tu saya mula cuba perlahan-lahan. Bagi salam pun gagap waktu tu. Nampak? Terketar-ketar. Duduk depan ni, walaupun sebelah kipas peluh macam main futsal. Berpeluh-peluh, takut, nervous, kita tak biasa duduk depan. Bang, kita mula belajar pelan-pelan. Alhamdulillah, Allah rezeki datang. Kejar akhirat, dunia datang kat kita. Mana dunia datang? Bukan saya pergi minta masjid. Allah sendiri tentukan dapat berkuliah di masjid. Kalau kerja, kita kena pergi hantar resume, pergi pejabat. Saya nak minta kerja sini, jawatan kosong. Kita pergi cari dunia. Tapi akhirat, kita pergi cari akhirat, dunia cari kita. Nah, orang telefon, Ustaz, Assalamualaikum, salam. Ni Ustaz ada kosong lagi tak slot? Nak minta ngajar pula ni surau kami ni. Dunia cari kita. Nah, apa masalah? Apa takut ni? Nah, orang lain berniaga nak buka kedai, kami bawa situ, letak situ, sekejap lagi ada orang beli. Ada tak? Niaga pun dapat. Allahu Akbar. Tu kalau kita tak nampak lagi akhirat tu yang besar, Islam tu yang hebat, lemahlah kita sebagai seorang Islam. Sagi esok tengok pakat semua berhenti kerja, duduk pondok, beratur kat pejabat nak daftar. Tak, bukan suruh berhenti, teruskan kerja kita, tak ada masalah. Tapi kita bahagikan masa. Siang dah sibuk kerja, malam kita duduk di surau masjid, solat berjemaah, dengar kuliah, supaya ada rohani dalam diri kita, supaya ada agama dalam diri kita. Dunia tak boleh tinggal juga. Mana boleh tinggal dunia? Sebab kita duduk atas dunia, maka kita perlukan dunia. Nah, tapi perlukan dunia sekadar perlu, bukan bermewah-mewah, bukan berlebih-lebih. Nak sekadar perlu untuk boleh buat tempat tinggal, tidur, cukup lah. Ada kenderaan boleh berjalan, jadilah kan. Tak ada masalah kan.
Sedangkan rata-rata lah, saya berani kata 99% semua kita, bandingan rumah kita dengan rumah Rasulullah, besar rumah kita lagi daripada rumah Nabi. Betul tak? Termasuk rumah saya pun. Nah, situ pun kita malu dah sepatutnya dengan Nabi. Rumah Nabi kecil je, rumah kita besar. Nah, jadi kenapa kita tak boleh nak betul-betul berjuang, berkhidmat untuk agama? Kan, sedangkan Nabi boleh. Kan? Dia begitu. Kalau dia kata itu Nabi Ustaz, sahabat pun sama. Itu sahabat. Jenuh dia orang macam ni. Banyak alasan. Nak tak kira lah, manusia juga. Kan? Kalau mereka boleh, kenapa kita tak boleh? Dia gitu. Dan adalah mereka itu cerdik, bijak, pandai. Jadi cerdik di sini maknanya bijak akhirat. Bijak akhirat akan membawa kepada bijak dunia. Jangan risaulah, jangan takutlah. Kan? Yang kita kena risau, bijak dunia tak akan menjamin bijaknya akhirat. Biasa saya anak murid ada tu, mereka boleh menghafal 30 juzuk Quran, lepas tu kita masukkan sikit je pelajaran matematik, cepat dia dapat. Sebab Quran tu susah. Quran tu susah. Bila yang susah dia boleh dapat, setakat ilmu duniawi ni mudah. Dia jadi senang pada akal dia untuk terima, untuk grab, senang dapat. Sedangkan Quran tu 6,236 ayat dia boleh hafal setiap satu. Nah, 6,000 ayat. Nah, kita 6 ayat pun bayar. Tak payah kata 6,000. Nah, tu kata makna kata hebat dah tu. Dan kalau Quran dia boleh dapat, dah benda barang dunia senang je bagi dia. Dah terbukti dah. Ada seorang pelajar tu tahfiz. Dia 30 juzuk Quran, habis dia belajar tahfiz, dia ambil asasi, foundation. Foundation ni dia tak ada sijil, tapi dia belajar cepat. Dalam tempoh setahun 2 tahun, kemudian dia terus boleh lompat kepada degree. University Oxford London panggil dia, jemput dia, offer dia pengajian sebab skor dia terlampau tinggi. Nak masuk Oxford tu bukan jalan-jalan orang, mesti skor markah dia tinggi. Kan? Makna kata telah terbukti. Orang yang kejar akhirat, orang yang cari akhirat, dunia datang kat dia. Datang tak datang, di kedai makan, ngap, tak nak bayar. Tak apa Ustaz, meja sebelah Ustaz tadi tolong bayar dah. Makan free. Bukan kita minta. Dah kali kita pun tanya, esok dia datang lagi dah. Allahu Akbar. Dan menyampaikan segala yang disuruh mereka itu menyampaikannya. Ini sifat yang keempat oleh Nabi dan Rasul, iaitu sifatnya tabligh. Tabligh itu asal kataan balagha. Baligh artinya sampai, tabligh menyampaikan. Jadi Nabi dan Rasul itu mereka menyampaikan perkara yang disuruh sampai. Ini juga berkait dengan amanah. Apa yang Allah suruh sampai, mereka sampai. Sama ada suka ke tak suka, sampai. Macam cerita Isra' wal Mi'raj ni, nak dekat Isra' Mi'raj kan. Cerita Isra' wal Mi'raj, bila Nabi balik daripada langit tu, Nabi duduk depan Kaabah. Masa kat langit tu, Allah pesan dah ke Nabi, balik ke bumi, sampaikan apa yang kamu alami ni, ceritakan pada umat. Nabi mikir panjang, macam mana nak sampaikan. Sebab perkara yang berlaku ni perkara ghaib, perkara yang tak masuk di akal. Mana tak di akalnya boleh terbang naik ke langit. Langit 1, langit 2, naik Sidratul Muntaha, Hadratul Kursi, tengok syurga, tengok neraka. Pelik. Nampak? Macam cerita kayangan gitu. Jadi sampai-sampai tu takdir pula Allah buat. Orang pertama Nabi jumpa Abu Jahal. Tak ada lah pula orang lain. Abu Jahal tu Nabi jumpa dulu. Tapi Nabi ingat dah, Allah pesan suruh sampai pada umat. Abu Jahal pun tanya, Muhammad, ada apa-apa cerita baru ke? Ceritalah kat aku. Nabi Muhammad ingat Allah pesan kena sampai. Nabi sampai. Walaupun dia tahu Abu Jahal ni musuh dia, mesti takkan terima cerita dia, tapi Nabi tetap sampai. Kalau kita lah duk lepak depan surau, tangga surau tu menung, nak cerita ni malam tadi gini. Datang pula musuh ketat kita dulu, kini dan selamanya. Macam
Ada cerita baru ke? Dah dah, nyampah tu. Nah, kalau kita dah buat tahu musuh kita, takkan kita nak cerita. Satgi kita kena balik. Tahu dah. Nabi walaupun tahu akibatnya, tapi sebabkan kewajipan Allah suruh sampai, Nabi laksana. Nak menunjukkan mereka melaksanakan tanggungjawab walaupun berat. Tu. Sebab tu pejuang-pejuang agama kena pikul nak sifat-sifat seperti ini. Nak kena sampai. Walaupun ianya mungkin susah, mungkin berat, mungkin orang herdik, mungkin orang hina, tapi kita kena cakap. Sebab tu kadang-kadang macam penceramah, pendakwah, dia bercakap bukan kadang-kadang boleh orang cakap menyukakan semua telinga yang dengar. Kadang-kadang ada orang sakit hati. Tok Guru Siddiq Nur dulu pernah sampai orang baling batu. Dia dah habis kuliah tu, dah habis ceramah, dia balik, ada motor kejar, baling batu kot tingkap. Sampai begitu pun ada yang ugut macam-macam. Macam-macam, biasalah. Sebab kita bercakap bukan nak bagi sedap telinga mendengar, tapi kita nak menyampaikan apa yang hak. Terpaksalah nak orang cakap menempuh segala ujian, mihnah, ibtilak, macam-macam lah, cabaran-cabaran. Begitulah, bila bawa kebenaran pasti ada yang tentang. Kalau cakap bukan kebenaran, cakap ikut hawa nafsu, semua orang setuju, semua orang sokong, betul tak? Ada. Cuba Tok Imam wajibkan kampung ni, kita wajibkan kempen solat tahajud. Setiap rumah kena datang tepat pukul 4 pagi di surau ni. Kalau tak datang, saya ketuk setiap rumah. Mesti ada suara belakang. Apa benda Tok Imam ni? Buang terbiat ke nak mampu je ni. Dia kata, sebab orang nak buat benda baik, orang kata dia nak bangun seorang lah. Nak ajak orang semua orang bangun. Dia cakap gigi tak bergerak. Tu. Boleh lah cakap sebab buat benda baik kan. Cuba buat expo, ada nyanyi-nyanyi, ada siapa marah? Yang tak pernah nampak tiba-tiba muncul. Orang beruah ke? Tak pernah nampak pun kat masjid beruah. Ada di padang beruah tu. Orang buat expo, datang dia bawa beli kapet lah, beli ni 50% diskaun. Nampak? Tu. Tu kata kadang-kadang bila buat benda lara-lara, benda bukan-bukan, habis semua orang pun setuju. Tu joget-joget dalam televisyen, drama yang saya kelakarnya tuan-tuan. Drama saya terbuka dalam televisyen tu, tengok drama. Ada cerita geng-geng depa ni lah, artis-artis. Elok je tak ada SOP pun. Pegang terus tangan-tangan belaga apa semua. Tak apalah lagi, biar lantak ke dia lah. Saya tukar channel. Tukar-tukar ada rancangan Quran. 2 orang ustaz ajar ngaji. 2 orang ustaz. Ustaz ni seorang duduk sini, seorang duduk sini. Jarak tu lebih 1 meter. Entah berapa meter saya rasa, mungkin 3 meter. Sebab jauh. Dah lah jaraknya jauh, ustaz tu pakai visor tu. Tahu visor tu? Dia ada macam pelapik tu. Pakai visor. Padahal duduk jauh, dah pakai apa visor. Makna kata rancangan agama SOP bukan main ketat. Yang drama mana SOP? Ni yang kadang-kadang kita apa jadi macam ni? Kelakar pun ada. Fikirkan bahagian agama bukan main lagi, gini tak boleh macam ni, tak boleh. Dan bahagian maksiat, betul ada gak yang jawab, dia kata tak apalah Sat, kita jaga kita dah lah golongan agama ni, yang mereka nak lara tu lantak dia lah. Betul. Tapi kalau kita biarkan perkara maksiat berlalu, Allah turun bala, Allah turunkan musibah, semua kena, bukan mereka je kena. Kalau Allah turun bala, semua kena. Rumah Tok Imam kena, rumah Tok Bilal kena, rumah Tok Guru pun kena. Tak ada pula air banjir tu kena. Ni rumah Tok Imam kena. Tak kena juga. Ada. Tu masalah dia. Bukan masalah kita jaga kita dah lah, bukan kira gitu. Kita kena jaga semua lah kan. Bukan maksudnya bahagian agama je kena jaga, dan bahagian lain kadang kalau bala Allah turun semua gak kena. Macam COVID ni, semua gak kena kan. Dia kata tak apalah, bas
nak rapat-rapat dalam bas, dalam kapal terbang rapat-rapat, itu bukan bahagian urusan agama. Bahagian urusan agama, ya, kita kena jarak-jarak masjid, surau dan sebagainya. Betul. Tapi dengan kita buat kita mengendahkan begitu, kalau Allah nak turun kat Covid, lah kali bila Covid tu kena kat kawasan tu, masjid tutup tak tutup? Tutup juga, walaupun masjid tu buat SOP. Jadi sama juga hasil dia. Nah, jadi bukan tu poin dia. Kan? Teruk ni orang kena tangkap lagi kan. Kan? Nak cerita ni nak bagi kita fikir supaya kajilah semula, fikirkan balik. Rasionalnya kita bercakap ni, bukan kita bercakap tak ada apa-apa kepentingan, bukan untuk parti, bukan untuk jawatan. Saya tak ada apa-apa, bukan ada jawatan apa pun. Kita bercakap rasional kita agama. Kita fikirkan soal agama kita. Itu sahaja rasional dia. Jadi kalau ada orang yang mata hatinya terbuka, renungkan balik, fikirkan balik. Keberkesanan apa yang kita buat selama ni. Adakah benar atau ke macam mana, boleh muntak dikaji semula ke dan sebagainya. Dan bahawa itu nantilah, lama pula ni, pukul 9 dah. Ni kita berhenti sini. Kita sambung. Dan bahawa Nabi Muhammad itu anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Nanti situ. Ada saya pergi satu masjid tu, dia punya SOP ketat sungguh. Semua jemaah dia pakai mask tu. Pakai mask tak apa lagi lah. Tapi kadang-kadang teruk sangat cara pakai pun, pakai elok-elok. Dia pakai sampai kelepek telinga dia ke depan gini. Tak tahu lama mana dia pakai, ke depan telinga dia. Saya takut kalau buka-buka mask tu memang macam ni dah telinga dia. Kadang-kadang tu, alamak, janganlah over sangat kan. Baik, jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga kita dapat sedikit sebanyak kefahaman bersama dalam urusan agama kita. Moga-moga kita dapat mengamalkan agama kita ni, menjaga agama kita, lagi-lagi kita berada di akhir zaman ni. Jadi kita begitulah, tak boleh nak jadi baik sangat pun, jadilah baik sikit macam tu. Jangan langsung tak ada kebaikan pada diri kita. Jadi hadir solat berjemaah, hadir kuliah agama kan. Kita hidupkan kampung kita dengan suasana beragama, suasana ilmu. Insya-Allah Allah turunkan keberkatan, rahmat. Allah selamatkan kita daripada segala bala bencana, daripada Covid ke, daripada apa ke, insya-Allah. Dan Allah jadikan anak keturunan kita semakin baik dan semakin baik, semakin baik, kurang jenayahnya dan sebagainya, insya-Allah. Jadi kita latihkan keluarga kita, kita mulakan dengan diri kita, keluarga kita, dan akhirnya pada masyarakat kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.